Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar murid-murid? Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira ya, walau di mana kamu berada. Bersama lagi dengan Cikgu Alias, hari ini Cikgu akan sambung pelajaran sebelum ini. Kamu boleh rujuk buku teks tahun 3, muka surat 3 ya. Okey, hari ini kita akan belajar unit 1, bantu-membantu di dapur. Okey, jom kita belajar sama-sama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu mahu kamu boleh membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey, kelas sebelum ini kita dah belajar cara untuk membaca dan menulis ayat tunggal. Okey. Cuba lihat gambar yang cikgu sediakan. Okey. Cuba lihat gambar sebuah keluarga sedang bekerjasama bantu-membantu di dapur. Tengok ibu, adik, abang, kakak sedang bersama-sama bekerjasama di dapur untuk memasak. Okey. Jadi sebagai anak yang baik, kamu mestilah sentiasa rajin dan sentiasa ringan tulang untuk membantu ibu dan ayah kamu. Walaupun di mana sahaja. Tak kira sama ada di dapur, membantu ibu menyiram pokok bunga ataupun membantu ayah mencuci kereta. Kamu mesti rajin. Jadi fokus hari ini cikgu nak ajar kamu membina ayat majmuk. Membina ayat majmuk berkait tajuk membantu ibu di dapur. Okey. Apa dia membantu-membantu? Okey, bantu-membantu ialah tolong menolong. Tolong menolong adalah satu amalan yang mulia. Bantu-membantu amalan yang baik. Tak kira membantu ibu bapa, membantu orang tua, membantu orang buta ataupun membantu rakan-rakan, membantu guru pun amalan yang baik. Tapi jangan kita bantu-membantu ke arah keburukan. Jadi kamu kena tahu apa perbuatan yang baik, apa perbuatan yang buruk. Okey, jadi kalau kita melakukan perbuatan yang baik, kita akan dapat apa? Dapat pahala. Kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang merosakkan, kita akan dapat dosa. Okey, jadi kita hendaklah sentiasa mengekang diri kita daripada melakukan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Okey? Okey. Jadi cikgu ulang sekali lagi, bantu-membantu sama dengan tolong menolong. Okey. Cuba lihat gambar. Cuba lihat gambar. Kita nak bina ayat. Okey. Jadi cuba lihat gambar ni, cikgu sudah sediakan ayat Aminah budak rajin. Aminah budak rajin. Okey, itu adalah ayat apa? Itu adalah ayat tunggal. Ayat tunggal. Ada satu subjek dan satu predikat. Okey, jadi Aminah budak rajin. Ayat tunggal. Okey, kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Aminah membantu ibu di dapur. Aminah membantu ibu di dapur. Siapa suka bantu ibu di dapur? Angkat tangan. Mesti kamu selalu bantu ibu di dapur kan? Bagus. Contoh Aminah. Okey? Kita tengok ayat yang seterusnya. Aiman memegang pisau. Aiman memegang pisau. Jadi, cikgu nak ingatkan kalau kamu memegang pisau, hendaklah pegang dengan berhati-hati. Jangan sampai terluka. Pisau ni bahaya, tajam. Okey, jadi ayat yang kedua ialah ayat yang ketiga. Aiman memegang pisau. Okey. Cuba tengok ayat yang seterusnya. Apa dia? Cuba baca. Aiman mahu memotong sayur. Aiman mahu memotong sayur.
Aiman dia pegang pisau sebab dia nak tolong ibu dia memotong sayur. Bagus tak kalau Aiman tolong? Boleh tak Aiman tolong? Boleh. Walaupun dia lelaki, dia pun boleh menolong ibu di dapur. Tak salah. Tak salah lelaki menolong ibu di dapur. Sebab kita boleh membantu meringankan tugas ibu bapa kita. Kalau kita rasa, lelaki tak payah buat kerja di dapur, itu salah. Lelaki ke perempuan ke boleh buat kerja di mana-mana sahaja. Okey? Janji ada pengawasan ibu dan bapa. Okey. Cuba tengok lagi sekali. Aiman mahu memotong sayur. Boleh? Okey, kita lanjut lagi. Yang ketiga, ayat yang seterusnya, ibu membimbing Aminah di dapur. Ibu membimbing Aminah di dapur. Nampak tak? Ibu sedang membimbing Aminah. Cara-cara untuk apa? Untuk mencari sayur. Okey? Cuba kita tengok ayat yang seterusnya. Okey? Cikgu sediakan ayat. Ibu mencari sayur sawi. Ibu mencari sayur sawi. Nampak? Jadi ibu mencari sayur sawi sambil diperhatikan oleh Aminah. Begitu juga dengan Aiman. Aiman sedang belajar macam mana cara untuk mencari ataupun memotong sayur di dapur. Okey. Boleh faham tak? Senang kan? Senang je nak bina ayat tunggal. Okey, jadi cikgu terangkan tentang ayat tunggal. Satu saja, satu subjek dan satu predikat. Okey. Seterusnya, kita nak masuk kepada ayat majmuk. Ayat majmuk. Ayat majmuk ni apa? Ayat majmuk ni ayat yang lebih daripada satu ayat tunggal. Lebih daripada satu ayat tunggal. Okey, mungkin 2, mungkin 3. Tapi biasanya untuk peringkat kamu belajar 2 ayat tunggal digabungkan menjadi satu ayat majmuk. Okey? Faham tak? Senang kan? Dah biasa belajar tentang ayat majmuk. Okey? Mungkin kamu biasa cakap. Biasa tulis. Tetapi kamu tak perasan kan? Okey, hari ni kita buat latihan sama-sama. Okey? Cuba baca. Cuba baca sama-sama. Aminah budak rajin dan suka membantu ibu di dapur. Nampak tak? Tadi cikgu dah buat ayat Aminah budak rajin. Aminah suka membantu ibu di dapur. Okey? Itu ayat tunggal. Sekarang cikgu gabungkan dia menjadi ayat majmuk dengan kata hubung dan. Dengan kata hubung dan. Boleh faham tak? Kita gunakan kata hubung dan. Dia akan menjadi ayat majmuk. Sekali lagi baca sama-sama dengan cikgu. Aminah budak rajin dan suka membantu ibu di dapur. Baik, kita lihat gambar yang seterusnya. Cuba lihat, cuba baca sama-sama dengan cikgu. Aiman memegang pisau kerana mahu memotong sayur. Lagi sekali baca. Aiman memegang pisau kerana mahu memotong sayur. Tadi kita dah baca kan ayat tunggal yang cikgu sediakan. Aiman memegang pisau. Aiman mahu memotong sayur kan. Jadi kita gabungkan menjadi ayat majmuk dengan kata hubung kerana. Kerana. Okey? Jadi bila kita gabungkan dia akan menjadi ayat majmuk. Aiman memegang pisau kerana mahu memotong sayur. Boleh faham? Cikgu ulang sekali lagi, ayat majmuk ialah 2 ayat tunggal yang digabungkan menjadi satu
ayat. Okey, 2 ayat digabungkan menjadi 1 ayat. Okey, boleh? Senang je. Seterusnya, cikgu nak sambung lagi contoh yang ketiga. Okey? Ibu membimbing Aminah di dapur sambil mencari sayur sawi. Boleh? Cuba baca sekali lagi. Ibu membimbing Aminah di dapur sambil mencari sayur sawi. Kali ini cikgu gunakan kata hubung sambil. Sambil. Okey. Jadi daripada 2 ayat tadi, ibu membimbing Aminah di dapur. Cikgu sediakan ayat yang kedua tadi, ibu mencari sayur sawi. Daripada 2 ayat tadi, cikgu gabungkan menjadi 1 ayat dengan penggunaan kata hubung sambil. Sambil. Boleh faham? Senang je. Okey, baca lagi sekali. Ibu membimbing Aminah di dapur sambil mencari sayur sawi. Boleh? Senang je kan? Untuk ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi apabila kamu membaca, mestilah baca dengan intonasi yang betul. Macam mana yang cikgu baca tadi, kamu boleh ulang balik. Gunakan intonasi yang betul. Okey? Ibu membimbing Aminah di dapur sambil mencari sayur sawi. Okey? Macam tu intonasi yang betul. Okey? Boleh faham? Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar pada sesi kali ini. Okey? Pada kesimpulannya, cikgu nak kamu belajar lagi sekali kata hubung. Apa dia kata hubung? Okey, ini adalah contoh sebahagian kata hubung yang perlu kamu tahu. Okey, apa dia? Yang pertama ialah sambil. Sambil. Yang kedua, jika. Jika. Yang ketiga, atau. Atau. Yang keempat, kerana. Kerana. Okey. Yang kelima, dan. Dan. Okey. Yang keenam, lalu. Lalu. Okey. Boleh tak? Senang je. Jadi ada 6 kata hubung yang cikgu kongsikan pada kali ini. Okey, ada banyak lagi sebenarnya. Tetapi cikgu fokus ataupun cikgu kongsikan sedikit demi sedikit untuk kamu. Okey? Cikgu harap kamu boleh belajar dan buat latihan penggunaan kata hubung yang cikgu kongsikan. Boleh? Okey. Sebagai aktiviti pengukuhan, cikgu sediakan gambar yang ini dan cikgu nak kamu bina 3 ayat berdasarkan gambar yang cikgu sediakan. Bina 3 ayat berdasarkan gambar yang cikgu sediakan. Kemudian, cikgu nak kamu tulis dekat bahagian bawah. Dekat bahagian komen. Okey? Tulis 3 ayat tersebut di bahagian komen. Okey? Okey. Boleh faham? Alhamdulillah. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan. Okey? Jadi pesanan cikgu lagi sekali, jangan lupa mesti kamu rajin-rajinkan diri untuk membantu ahli keluarga kamu sama ada di dapur, di rumah, di ruang tamu ataupun di dalam bilik. Mesti rajin dalam apa juga keadaan. Kalau malas, dapat apa? Kalau malas mesti kena marah. Ibu mesti marah, ayah mesti marah kan? Jadi bila kamu rajin, kamu dapat pahala dan semua orang akan suka. Okey? Itu sahaja untuk kali ini. Cikgu harap kamu dapat
Teruskan belajar walau di mana kamu berada. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum.